Bagi mengiktiraf PIBG dalam usaha membantu kecemerlangan pelajar, Sabtu lalu telah berlangsung Majlis Anugerah Kecemerlangan PIBG Peringkat Kebangsaan. Dianjurkan di Maib, Sedang, Selangor, Majlis Gilang Gemilang ini dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lebih 50 buah sekolah disenarai pendek setelah melalui beberapa tapisan kriteria yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat negeri. Antara kriteria yang dipertimbang termasuk penglibatan menyeluruh daripada ibu bapa dalam membangunkan pencapaian pelajar di sekolah menerusi kegiatan aktif dan pembangunan kreatif infrastruktur. Pada majlis itu, Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur diumumkan sebagai pemenang anugerah PIBG Cemerlang terbaik keseluruhan. Bagi Sekolah Kebangsaan Kuala Namadan Tambanun Sabah yang memenangi kategori PIBG Harapan, kemenangan ini membuktikan bahawa ibu bapa dari kawasan luar bandar turut peka terhadap perkembangan anak-anak di sekolah. Semua ahli PIBG mudah memberi kerjasama apabila dijemput mesyuarat, lebih-lebih lagi semasa gotong royong, dan mereka tidak mengira penat lelah. Mereka gunakan tenaga mereka untuk mengambil apa juga bahan untuk contohnya mendirikan pondok-pondok kegunaan sekolah, membuat jambatan menyeberangi daripada jalan raya ke sekolah, karena sekolah ini tidak dapat dihubungi dengan jalan raya. Dalam majlis ini, sebanyak 9 kategori dipertandingkan di peringkat sekolah kebangsaan dan sekolah menengah termasuk di sekolah bandar dan luar bandar. Kembali dalam Malaysia hari ini dan kita nak ucapkan tahniah kepada semua PIBG yang berjaya mendapat anugerah PIBG Cemerlang Peringkat Kebangsaan ini. Dan kita bawa 3 yang hebat-hebat ni yang mewakili PIBG masing-masing. Saya perkenalkan seorang demi seorang. Di sebelah kanan saya sekali ialah Cik Amir Sahudi yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur. Saya. Untuk anugerah PIBG Cemerlang terbaik keseluruhan. Saya. Oh, ni best of the best lah ya. Hebat, tahniah diucapkan. Terima kasih. Di tengah-tengah ialah Datuk Muhammad Nordin Muhammad yang dipertua PIBG SMK Taman Tuanku Jaafar Seremban untuk kategori anugerah PIBG Cemerlang Sekolah Menengah. Tahniah. Terima kasih. Dan baju kuning yang segak bergaya di hujung sana ialah Cik Talik Abdul Samad YDP untuk Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah Felda Air Tawar 3 untuk PIBG Cemerlang Sekolah Rendah. Tahniah juga diucapkan. Terima kasih. Jadi ini penganugerahan yang sewajarnya diberikan kepada PIBG yang memberikan kerjasama dan sokongan bukan hanya apabila penganjuran acara tertentu saja, apabila berkaitan dengan akademik anak-anak saja, tapi usaha-usaha sukarela juga ada dilakukan. Mungkin dapat dikongsikan sikit apa yang istimewa apabila PIBG itu dapat bersama-sama dengan pihak sekolah. Terima kasih Ali. Selamat pagi ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPM Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah mengadakan anugerah PIBG Cemerlang kali kedua. Dan secara tak langsung mengiktiraf kementerian mengiktiraf usaha-usaha yang dilakukan oleh PIBG selama ni. Kerana selama ni PIBG cuma dilihat sebagai sebuah organisasi yang fungsinya mencari dana untuk membantu sekolah. Okey. Dan selepas plan pembangunan pendidikan dilancarkan, dalam plan tu ada elemen-elemen antaranya ialah sarana sekolah, sarana ibu bapa, dan antara dalam sarana sekolah, sarana ibu bapa ada kumpulan sokongan ibu bapa. Jadi di sinilah di mana peranan YDP kami YDP bertiga untuk mengajak ataupun menjemput ataupun bagaimanakah cara-cara kita boleh selain daripada membantu sekolah, apakah lagi perkara-perkara lain yang boleh kita nak menjadikan sekolah itu cemerlang. Okey? Dan inilah dia sekolah satu kena terbuka. Okey? Dan hubungan PIBG dan pihak pentadbir sekolah kena akrab. Dan bila dua-dua mereka faham antara satu sama lain, sekolah boleh cemerlang. Kejayaan murid boleh kita boleh banggakan. Inilah penglibatan yang kita nakkan daripada ini. Itu yang pertama-tama lah. Dan saya terima kasih juga lah kepada kesempatan yang saya ambil. Untuk terima kasih kepada pihak pentadbir sekolah, guru besar, staf-staf sokongan,
Dan semua ahli tangkuasa PIBG di sekolah saya juga pengurusan PIBG yang terdahulu. Kerana inilah kesinambungan yang PIBG sekarang lakukan hasil daripada YDP yang dulu. Okey, yang telah menggerakkan PIBG. Cuma beza dia kali ini disebabkan oleh sifat keterbukaan, disebabkan ada pelan pembangunan pendidikan tu, kami boleh bergerak dengan selesa. Kita bercakap tentang keterbukaan. Saya tanya pada Datuk Nordin, keterbukaan pihak sekolah, sebab ada kalanya pihak sekolah perlu menggalas tugas atau membuat keputusan tanpa membabitkan PIBG. Ada kalanya perlukan PIBG, ada kalanya PIBG perlu menghormati apa yang diperuntukkan ataupun apa yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah. Bagaimana untuk memastikan keakraban itu sentiasa ada tanpa kita kacau orang tu punya tugas hakiki khususnya? Antara lainlah ya. Terima kasih Eli. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana dijemput ke sini, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Sekolah Menengah Taman Tuk Hidayat Pelawa dan juga pihak swasta dan komuniti yang membantu sekolah saya hingga berjaya ke peringkat ini. Jadi sikap keterbukaan ni yang diberitahu ini adalah sikap terbukaan sekolah. Sekolah menerima dengan hati yang terbuka untuk ibu bapa datang, untuk pihak korporat datang, untuk pihak komuniti datang, untuk membantu pihak sekolah untuk memantapkan lagi pelajaran. Di sini juga saya ingin memberitahu, iaitu kadang-kadang kita inilah maklumlah, kadang-kadang guru ataupun pengetua dengan persepsi yang ego, kan, kita sebagai YDP kadang-kadang ego dan sebagainya, tapi benda ni tidak berlaku. Jadi maknanya ibu bapa mudah untuk datang ke sekolah, mudah untuk secara bersantai boleh berbincang masalah-masalah di sekolah demi untuk memantapkan lagi pelajaran anak-anak di sekolah. Cik Talib di Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah Felda Air Tawar. Jadi ini sekolah berbeza-beza, yang latar belakangnya berbeza. Jadi mungkin di kawasan Felda ni lain sikit keakraban tu mungkin lebih ke atau macam mana? Terima kasih Cik Ali. Di sini kita perhubungan kita antara masyarakat tempat ni, dia banyak, kita berada dalam satu kelompok yang besar. Yang mana perhubungan antara pihak pengelola sekolah dengan mana, macam saya sebagai YDP di sekolah luar bandar ni, perhubungan saya antara saya dengan masyarakat setempat, dengan masyarakat masjid, masyarakat sekolah, alhamdulillah. Di situlah maka dari situlah saya rapatkan perhubungan kami. Maknanya orang tahu, orang kenal lah Cik Talib ni YDP PIBG, orang tahu ya. Itu aja. Lagi satu, macam di sekolah macam Felda ni, dia bersekolah ialah dari generasi kedua dan ketiga yang ada sekarang. Iaitu ibu bapa pelajar ialah bekas pelajar sekolah ini. Segala usaha adalah daripada penjaga ini. Segala usaha adalah daripada penjaga mereka yang sentiasa ingin kejayaan untuk anak-anak mereka. Pihak sekolah sentiasa bekerjasama dengan warga Felda, komuniti penduduk setempat. Ya, maknanya bila ada generasi keturunan kita bersekolah di tempat kita dulu, harapan tu lebih besar untuk melihat sekolah tu cemerlang. Itu satu yang sangat-sangat menarik. Okey, untuk sekolah Kebangsaan Setiawangsa Sekolah Bandar lah ya, katanya semalam mesyuarat Hari Guru pun sampai pukul 1.30 pagi. 1.30 pagi. Betul punya hebat. Untuk pertama kali untuk tahun ni, wilayah Persatuan GPWPKL adalah host untuk peringkat guru-guru kebangsaan. Hari Guru. Okey. Jadi dan kerana adanya sarana ni untuk pertama kalinya, saya berterima kasihlah kepada pengarah kami Tuan Abdul Ahmad Yunus, pengarah JPWPKL, kerana menjemput ibu bapa. Sebelum ni semua program-program untuk Hari Guru Kebangsaan diselenggarakan atau organised by cikgu-cikgu jabatan, tapi pertama kali pihak ibu bapa dijemput. Jadi menarik, memang menarik. Dan nanti 15 bulan kami PIBG wilayah bergabung ataupun bermuafakat untuk kita hiburkan guru-guru. Okey, itu kita simpan sikitlah, surprise itu semua. Betul. Dan bila bercakap penggemilangan tenaga PIBG yang mempunyai jadual tugas yang berbeza dan sebagainya, kan, untuk mengangkat satu sekolah,
sehingga sekolah itu cemerlang dan pengiktirafan diberikan kepada PIBG itu. Di sekolah bandar khususnya, apa cabaran yang dilihat? Cabaran yang utama ialah ibu bapa yang bekerja. Jadi bila YDP ni, dia memang pengorbanan tu besar, Eli ya. Satu dari segi wang ringgit, masa, dan tenaga atau fikiran. Dan bila YDP ni dia tak ada gaji ni, Eli. Bila tak ada gaji ni, so bila you nak buat kerja tu, nawi tu kena ikhlas. Ya, betul. You give something, expect nothing in return. Dan kalau kita ada sikap tu, dan insya-Allah kalau kita teruskan, sebab rezeki ni kita jangan cari. Rezeki ni kita jemput. Cara dia buat kerja amal. Buat kerja amal, betul. Dan dengan itu, inilah rezeki yang SKS dapat, okey. Kerana bila dah bersarana, sarana tu kalau Eli tahulah. Eli nanti dah ada anak, Eli tahulah nanti. InsyaAllah. Saya akan tanya Eli ni apa sarana nanti kan. Jadi kelebihan SKS ni, kita ada satu kumpulan dipanggil Blue Team lah. Blue Team ni ialah saya jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama kesemaan. Tugas kami ialah membantu sekolah, sekolah kita sendiri untuk berjaya, dan juga sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan apa yang SKS buat, kami telah menjangkaui ke negeri-negeri lain. Penang, ke Pahang, ke ni, untuk membantu jabatan, bukan setakat sekolah saja, membantu jabatan juga. Maknanya ruang lingkup kerja amal ataupun kesukarelawanan ini adalah di luar daripada dinding sekolah saja. Betul. Bukan saja itu ini. Kita nak tambah sikit. Bukan itu saja. Jadi segala aktiviti yang ada di sekolah, kalau boleh ibu bapa juga yang terlibat. Macam saya laksanakan di sekolah saya, kira ada acara-acara kehadiran siapa-siapa yang dah hadir. Daripada ketibaan hinggalah tamat acara tersebut dikendalikan oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa datang, hingga kan ada yang ibu bapa sanggup buat prep malam dan sebagainya. Sekolah kami ada juga di antara ibu bapa yang mempunyai kemahiran. Kalau mempunyai kemahiran ketukangan, mempunyai kemahiran membaik pulih komputer. Dan ibu bapa ni sanggup datang dengan tidak ada apa bayaran. Inilah yang kita nakkan. Inilah yang dasar kerajaan plan pembangunan pendidikan yang nakkan. Bagaimana pihak ibu bapa sanggup datang dengan terus ikhlas membantu pihak sekolah. Bagaimana pihak komuniti sanggup datang untuk membantu pihak sekolah. Dan juga disusuli dengan pihak swasta. Bestlah kalau pihak swasta ada sikit tabungan dan sebagainya. Jadi dengan adanya konsep yang sedemikian, insya-Allah lah kita dapat merealisasikan bagaimana plan yang telah diwawarkan anjakan yang ke-9 oleh pembangunan pendidikan Malaysia ini, insya-Allah akan berjaya dengan ada plan tersebut. Jadi justru itu saya mengucapkan terima kasihlah kepada kementerian yang bawa dulu kita ini amat terasing. Dulu hanya diadakan oleh PIBG, murid itu saja. Sekarang apabila digembling dengan pihak PIBG, komuniti dan juga pihak swasta ke sekolah. Yang inilah dapat menjadikan pelajar, menjadikan sekolah itu bagi sekolah yang cemerlang. Saya ingat dulu tu bincang tentang yuran aja PIBG lah. Dan sekarang ini lebih daripada sekadar yuran. Dan kalau boleh Eli ya, usaha yang murni ni berterusan. Dia tidak berakhir di sini. Kalau boleh kita nak semua sekolah mantap di seluruh negara. Kerana sekarang ni kalau untuk pengetahuan Eli kita berada di kelompok 1/3 di bawah dari segi TIMSS dan PISA Trends in Mathematics and Science Jadi dalam kita plan kita 13 tahun. Kita dah masuk tahun kedua, gelombang pertama. Dan kita ada 11 tahun lagi. Dan untuk 11 tahun ni untuk menjadikan negara Malaysia ni dari segi pendidikan 1/3 kelompok teratas semua pihak kena berganding bahu, kena mengembeling tenaga. Itu yang penting Encik Eli, saya tambah sikit lagi lah. Jadi kita kalau boleh, sekolah ni kita jadikan sebagai entiti masyarakat. Sekolah ni kita jadikan entiti masyarakat bahawa komuniti kena ambil tahu tentang sekolah. Sekolah kena ada sikap keterbukaan. Jadi kita nak apabila entiti masyarakat ini, sekolah ini menjadi satu tanggungjawab saya sukarela secara bersama. Dan sebagaimana saya bagi tahu mana PIBG, masyarakat setempat menjadikan sekolah itu sekiranya ada acara budak lambat hadir sekolah, ponting dan sebagainya. Pihak komuniti itu yang akan memberi teguran, memenasihatkan dan bawa ke sekolah. Maksudnya ia lebih daripada sekadar apa yang berlaku di dalam sekolah saja. Jadi sekolah itu bukan dipunyai oleh pengetua atau guru besar. Maklumlah. Jadi sekolah itu dipunyai oleh kesemua masyarakat yang ada. Okey. Sikitlah daripada 1 minit daripada Cik Talib sebagai penerima anugerah PIB Cemerlang ini. Harapan sebagai seorang YDP kepada sekolah dan juga kepada masyarakat. Harapan saya.
Saya sebagai YDP, saya berharap besar harapan saya lah. Kalau boleh apa yang diteruskan. Ya. Sehingga hidup sampai bila-bila. Itu harapan saya. Dan saya inginkan satu kejayaan yang terbaik untuk sekolah yang saya InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita ucapkan tahniah dan semoga usaha anda dan pengiktirafan anda ini menjadi pedoman dan juga inspirasi kepada YDP yang lain, PIBG lain yang mungkin belum terima anugerah untuk terus mencemerlangkan sekolah masing-masing. Terima kasih kepada Encik Amir Sahudi, YDP Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Nordin Muhammad, YDP Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jabal Seremban, dan juga Encik Tadi Abdul Samad, YDP Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah, Jalda Air Tawar 3 Syabas. Terima kasih. All the best untuk masing-masing